Ni kita iktikad, kita berpegang dan kita tani di dalam hati kita, sipul hati kita. Gapo dia iktikad? Mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah. Iktikad bahasa Allah Taala tu mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah segala anbiya, yakni akan segala nabi. Maf'ul bagi mengkuat. Siapa dia mengkuat? Allah Taala lah mengkuatnya. Atau mengkuatkan, yakni mengkuat oleh Allah segala anbiya, yakni akan segala nabi, segala anbiya dan rasul. Baca rusulun tu. Bukan baca rasulun tak, nak pada jamak. Jadi Allah Ta'ala memperkuat akan segala anbiya dan pula segala rasul, segala para rasul diutus oleh Allah ni. Mengkuat Ta'ala dengan gapo? Dengan beberapa mukjizat. Gapo dengan beberapa mukjizat? Apa makna mukjizat? Dengan beberapa perkara yang memperlemahkan manusia kebiasaan. Makna kata dengan perkara tu hawi kepada nabi-nabi, beri kepada rasul-rasul ni, orang panggil beberapa perkara yang memperlemahkan akan gulawai ataupun memperlemahkan akan seterunya atau memperlemahkan orang-orang manusia kebiasaan. Mana seperti kita kata Nabi Musa katak laut, maka orang biasa boleh katak ke laut, katak dengan tukar pain, maka pecah jadi 12 jalan. Ni tak boleh jadi. Kalau manusia biasa, bukannya Nabi, bukannya Rasul, maka katak situ ya tak buka, tapi Nabi Musa katak pain, maka buka laut saat itu jadi 12 jalan. Ni kau ni, ini mukjizat satu perkara yang Allah Taala wi pada Nabi Musa, yang gapo? Yang mengkuatkan Nabi Musa, yang tunjuk kita Nabi Musa ni nabi dan rasul. Maka seolah kata Allah Taala wi mukjizat tu, seolah Taala tanah. Allah Taala kata sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku, dia tu nabi dan rasul daripada Aku. Mengkuat dengan beberapa mukjizat. Mukjizat mana? Yang dizuhirkan dia akan mukjizat. Mukjizat dizuhirkan, dilahirkan dan diterangkan akan dia akan mukjizat. Dilahir daripada mereka itu segala nabi dan rasul. Benda ni keluar tu salah kata, dizuhirkan dia akan beberapa mukjizat, diterang akan dia beberapa mukjizat. Maka ditimbulkan beberapa mukjizat ni keluar pada mana? Daripada mereka itu rasul-rasul dan nabi ataupun segala nabi dan rasul itu. Makna kata benda ni perkara yang mencarikan adab, perkara yang pelik, perkara yang memperlemahkan gulawai dan seterusnya ni, maka tu hawi tu kepada mereka untuk memperkuat kata mereka tu nabi ataupun mereka tu rasul. Maka lahir benda ni daripada tangan-tangan nabi dan rasul. Tak timbul dia orang lain Orang tamada tak timbul dia tengok tok cha tu boleh jalan tak ai. Tu orang tak panggil mukjizat, tu dia panggil irhasun, ataupun dia panggil lagu tu dia panggil irhas. Ataupun dia panggil benda tu sihrun, ataupun dia panggil benda tu beratu. Dia tak panggil mukjizat. Dia mau kata tengok supaya mana? Supaya kita tengok daripada nu. Tok cha mana? Yakni tok cha tok teh yang ada di Wat Cheng Hai ke? Dia boleh jalan tak ai. Lepas tu ai lak masing dia boleh gapo? Dia siuk gapo itu ni jadi tawar. Lepas tu yang timbul pada orang kafir, yang timbul pada orang agama asing lain daripada orang wali, lain pada nabi, maka lagu tu panggil mukjizat. Ya tak nama mukjizat, ya nama irhas, ataupun panggil benda tu orang panggil irhasun ataupun benda tu orang panggil benda beratu. Apa yang molek tu? Tengok sebab tu fok siapa bila lalu kok Wat Cheng Hai ke, nak kereta pi kita nak kereta pi mari daripada Hak Jai siapa di mana pedo lagi pula siapa di Wat Cheng Hai, maka fok siapa semua berada kepada Wat tu kerana ada di sisi dia panggil kun satsid. Apa kun satsid? Orang yang keramat yang ada di Wat ni. Tapi kita orang Islam nak berkata dia tu bukan satsid, lagi pula orang panggil beratu dia tu. Faham tak? Beratu dengan satsid, tapi orang Islam guna satsid. Satsid mana benar keramat. Benar keramat tu panggil saksi, sebab dia doa ta sing saksit mi jing khoi chua luk lang doi na. Tengok dia kau form dah. Kada dia wai kru ke apa dia nak suat mung nak tidur malam-malam ke, lemik batas dia pok nah. Ta sing saksit mi jing khoi chua luk lang chui du le luk lang doi na. Ya suat mun hasil ya suat mun doa ya dah suat mun ya tu. Dia nak tidur pagi kita baca ada ide lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hak kita suat mung kita tak tidur suat mung dia tu. Dia pegang batal tapi dia pegang tu. Nah. Kharat. Dia ada cara doa ya. Pada doa ya tu hawi tak wi. Bukan tak wi juga.
Tapi dia silap tempat dia tuju, tempat dia sembah tu ya. Tu silap situ ya. Tapi minta doa tu hewi belaka, tapi nak kata silap tempat dia makbud, tempat Tuhan yang dia sembah tu ya. Deh. Kemudian dizahir daripada mereka dan mukjizat itu, yakni dan bermula mukjizat itu. Mukjizat daripada lapaan jaza ya'juzu itulah. Maka orang panggil mukjizatun perkara isim fa'il. Makna tu mukjizatun yakni gapo dia mukjizat? Asalnya kita tahu bahasa Jawi mula-mula lu. Gapo mukjizat? Yakni satu perkara yang ada di nabi dan ada di rasul untuk jadi pelemuh bagi gulawe dan seterusnya. Kenapa? Benda ni tak timbul daripada manusia kebiasaan. Wah itu. Buat anak kita mana Jawi lu. Lepas tu je nak royak sini ni. Dan mukjizat itu, yakni dan bermula mukjizat itu pekerjaan. Yakni pekerjaan, takrif daripada apa? Balik bahasa pada takrif Arabnya ataupun ulama bagi takrif bahasa Arab. Jaga apa? Amrun khariqun lil adah. Hak ni kata pekerjaan yang mencarikan, yakni yang mendedahkan adat, mendedahkan adat. Yang mendedahkan adat. Makna kata adat tak berlaku baik ni weh. Mana? Jalan atas air tak geleh. Adat biasa orang biasa cuba gintah air. Gintah air kok bagus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hala kaki pah bismillah kena buat pawali deh. Apa geldeng dalam tu pasal terak. Tapi pawali jalan atas air pun labo tak geleh. Jalan atas laut tak geleh. Ini dia panggil perkara yang mencarikan adat, dia panggil mu'jizah, nisbah pada Nabi, ataupun nisbah pada wali, dia panggil karamatun. Nisbah pada Nabi, tengok Nabi Musa kata laut jadi 12 jalan. Pas Nabi kita SAW, pertama mari kau, cabut ngakak kau. Kau, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Sahabat pening, pia wisaleh. Tengok le tu tak ada, tengok le ni tak ada. Nampak pertama mari ngakak-akak cabut ngakak-akak wisalah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ada berlaku kepada manusia kebiasaan? Hanya dia panggil mencari dan mendedah adat kebiasaan tak berlaku. Nah, satu ketika Pak sahabat-sahabat bunyi pertama, pang kayu tepi rumah Nabi dok tiak sik. Sahabat paling hatu wah. Dok punya teriak. Teriak misi teriak. Pas sahabat saya pia dok teriak ni. Demo tu pun tengok tak ada nampak, tengok ni hatu apa. Kemudian Nabi saat ni tu dah pergi ke tepi pang kayu tu, gana mung teriak pertama pang kayu. Dia dak kata Rasulullah tak nyanda dah dia ni. Teriak sedihnya Rasulullah tak nyanda dia gitu. Sama-sama Rasulullah baca gapo dak wirid gapo baca Quran, Rasulullah dak nyanda di pang kayu tu. Ya mujo Rasulullah nyanda dia kerana dapat syafaat di akhirat Isa. Tapi satu hari Rasulullah tak ada menyanda di dia. Tak menyanda dia, maka sahabat-sahabat bunyi suara dia teriak. Ya, pang kayu teriak weh. Ni kan mukjizatun, perkara yang mencarikan adat. Dah tak berlaku pada manusia macam kita kebiasaan, malaikat berlaku mukjizat ni pada para nabi dan para rasul. Tengok. Mencarikan adat lagi pula yang nyata. Apa yang nyata? Yang terang, yang keluar dan timbul. Gitu, yang nyata, yang timbul, yang keluar, tubik dan pula keluar benda-benda mukjizat mencarikan adat, mendedahkan adat ni. Mencarikan adat, tamunya sifat pertama. Pekerjaan yang mencari dan mendedahkan adat. Khabar yang kedua, yang nyata, yang terang, yang keluar daripada nabi atau rasul. Benda ni yang tubik mari daripada tangan rasul ataupun tangan nabi, keluar daripada nabi dan rasul. Kalau keluar pada orang lain, ia tak panggil mukjizat. Banyak mukjizat dah kan. Mukjizat nabi kita pun banyak sangat. Banyak dah. Tubik air kot jari. Nabi kita, Nabi Soleh katok tokau batu tubik utar merah. Dah. Nabi Nuh, Nabi Nuh mukjizat dia tu gapo dia? Orang berok lah kapal dia pakak sakit mata, sakit perut, boleh licin, mata tak gari. Mukjizat apa? Mukjizat Nabi Nuh. Sebab fok ni karuk nanti kau Nabi Nuh nak kapal, nak sipel kapal, nak nangga, aibah nak mari dah pakak nyogi berok lah kapal Nabi Nuh. Lepas pada tu sakit perut lah, fok-fok nah kau dia. Mata pun jadi tak gari. Lepas tu turun marinya wahyu pada Nabi Nuh. Fok ni cari ubat habis dah. Sakit perut tak ada berhenti, sakit perut tak berhenti. Lepas tu tu hai ayat tenung, mu nak hingga fok-fok ni dia kena ambil kahit dia sendiri, mai lomo di mata dia. Ubah besar kali. Balas kali. Kita ingat masa budak-budak dulu ni, hak ni hak berlaku pada Nabi, kita berlaku pada orang-orang soleh, orang waliullah. Nah, ada satu ketika nampak sedar babui tak ada dah. Masa budak-budak kita tak ingat orang tua duk cerita.
Masa dulu babo kita dia buat amal tawala tu. Tawala babo kita ni tawala tu. Dah. Pas masa tu babo kita ni dia buat amal 3 tahun tah tu, tak ada gimana. Kamu panjang sekat ni masa tu. Pakai cuk putih mo. Cuk bunga ya tak seh. Ya puasa senang kok, ya puasa selai hari. Hari puasa, Isyak tak puasa, lusa nu tak puasa. Tu amalan mula haba kita. Lepas tu we besar dah di Mekah ni mun klik lah ya kata jilah mun klik rumah lah mu amal aku ni mun nak temu kejut sekali. Mun nak temu kejut. Nak temu kejut orang panggil ujian Allah Taala. Dia buat amal bilik tu, amal bilik lepas tu ya ada lah apa sing fort deki-deki ni mula dulu babo kita hidup sini, bukan kapan tempat mula babo sini. Pak kita asal berkira sini gambar putak pujuk nong. Pak kita nong pujuk dekat dengan pujuk nong. Nak panggil masuk dalam kubai putak dekat dengan Sungai Gorek tu. Asal tok nenek kita situ. Patut nenek kita mai buka pondok sini di kubai putak ni sana sebab kubai putak ni bakak ni bukan kubai putak situ asal. Tapi noh mek nama hak di kubai putak pujuk tu mai tok sini. Siga apa chair kita, pak dara mulah buah kita dan pula chair dara kita buka pondok sini. Sidi mari jadi terimi, jadi terimi di sejak Iwakak ni. Masa tu semua pondok Abah Min, pondok Abah Ok duk semaya Jumaat sini. Si mula sidi kita, ayah mula baba ni di terimi sejak Iwakak ni. Lepas tu orang mari buka kampung, buka pondok kawasan ni semua daripada waris warah dan pula keturunan banyak daripada pok-pok cuk kita. Ni mari buka pondok sini. Lepas tu Allah ni, Allah perkasa dua pupu yang ngabo ini. Ni perkasa ni. Dua pupu lepas tu pondok le kubur Cina nusa orang panggil pondok le kubur Cina tapi tok guru mati, lepas tu tak ada orang sambung. Orang tua bayar dinar. Kalau kita pergi masuk Saiklan tu orang panggil kedai dinan dan dinasong. Tu ayah dia buka pondok di kubur Cina tau. Pondok dah tak cuma kita tengok kubur Cina je ada laga dalam. Pondok di kubur Cina tu. Lepas tu apa dok buat amal sini lama kelama tu ada satu orang deki gitulah supaya kita buka pondok lah ni ada orang deki. Pak Mulah Haba ni dia ada camak tu main igak Mulah Haba kita. Nak igat Mulah Haba lah. Mulah Haba tahu nak igat ku camat. Tak ada nak igat apa, nak tawalang dengan kasut-kasut. Nak tawalang yok tengok itu tunjuk kedai nak kan kasut-kasut. Lepas tu Mulah Haba itu duk nyapu turun tawalang, duk nyapu dak pewala ni. Lepas tu orang berdiri ngapa, lepas tu Mulah Haba sana. Camat, kalau nak berdiri ku berdiri sini. Tak usah berdiri lain, berdiri sini hello dah. Dak gitu apa. Berdiri sini hello. Berdiri lain sah. Aku rasa pelamat mati, berdiri sini hello. Lepas tu fok tahang, fok dadu saat ni turun tah bala cik kata orang jahat Mulah Haba dia kata Mulah Haba gini perak orang jahat. Masa tu orang jahat ramai kan. Orang jahat ramai duk kota Bukit Jurit, Bukit Lok Sumang ni ramai masa tu Mulah Haji Samak Kelarah 2 fok ni. Dia kata Mulah Haba ni perak orang jahat. Lepas tu nak tah bala dengan kasut-kasut tu mari minum air kolah tu. Minum air kolah tu Air kolah fok kita lah ni. Fok kita duk mandi, duk mi amaya. Minum air kolah tu. Kelik sata lagi dalam sedia 2 bunyi kata nu. Kelik mak tu menutup bang sama sendiri. Nyo sakit perut mati pun ada macam-macam lah. Ni orang panggil amalan orang soleh. Gapo keberkatan barakah karamatun. Kelik sakit perut belagu nah. Toh bang sama sendiri macam-macam. Sebab tu kama dia bagi amalan orang soleh tu hawi gapo karamatun. Bagi Nabi tahu hawi gapo mukjizatun. Sebab tu nak yak demo dah sini ni tak boleh kita nak buat jadi plek-plek. Kalau sini boleh ada Punjawi ni kalau nak buat rekam plek-plek boleh ke tu nak nampak tu kalau dia mau nak main gajah ribut hari ribut mai pusing tu dah ada dia mau nak main gajah luar tu kita ingat masa budak-budak dulu dah dong gapo masa budak-budak dulu dah dong dia mau cak rekam besar goreng gocoh mai tikebo apa tu ni dah duduk lah 2 hari nyoputar di angin ikan naik tengah angin dia ribut dia tak boleh. Sebab tu keberkatan karamah bagi orang wali sama ada masa hidup ia ada keberkat dia dan karamah lepas pada dia mati pun ia ada. Nak pesan tu ramai-ramai sebab tu kalau orang mari buat ngaruk-ngaruk dalil ni tak anyok dah orang tu tak anyok dah. Lepas tu nak jadi haruh-haruh lu dah. Setengah daripada capiang capiang dia mau hak mati tu kan. Lepas dah masuk sini mari balik habis rumah dia mau ning gapo itu ni gapo ni tak lama lepas dah tu. Mai sini nak igak fok sini tapi fok sini bukan fok sini orang nastanung tapi dia mari jadi menatu kat sini. Lepas tu mai cek pada telefon nak ni. Tapi lepas dah tu tak lama. Sebab tu fok-fok kita semua hak duk dalam ni dah jaga baik-baik. Jaga we molek-molek. Kalau dia niat tak molek klik kat gitu, bedah klik kat gitu. InsyaAllah dah tu orang panggil karamah dan pula mukjizat yang nyata daripada Nabi atau Rasul tak kalau dibangkitkan dia kan Nabi atau Rasul
Tanda atas kebenarannya, kebenaran Rasul dan Nabi. Tanda dan percaya atas kebenarannya, kebenaran Nabi ataupun Rasul. Seperti berbelah bulan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Seperti Allah Ta'ala dah nak wi gapo mukjizat kepada Nabi. Allah Ta'ala wi perkara yang gapo memperlemuhkan akan daripada seteru daripada Abu Jahal dan pula Abu Lahab. Satu ketika Nabi duduk mana belah bulan ni? Ingat mulai kisah ni. Nabi belah bulan mana? Yakni di atas Jabal Gubais. Sebab itu berbelah bulan di mana? Yakni di atas bukit Jabal Gubais. Jabal Gubais. Sekarang learning duduk di mana? Orang panggil kota Raja Pahak. Zami dulu di atas Jabal Gubais di bucu hujung tu dia ada sejik bagi Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Perak ni. Dulu tu ya ada masjid Sayyidina Bilal Ibn Rabah di kaki bukit. Maka mari lek dinding lek ni tempat kita dok Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah. Apa tu dinding danai tu. Tu dia panggil bukit Jabal Gubais. Entah itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Kenapa? Kerana ditahadda oleh fak kafir Quraisy yang keluar mari pada jiak qoma tu, Muhammad, moga-moga ngaku anta nabiyyun, anta rasulullah. Mana perkara yang ku boleh tengok? Cuba kalau mau ngaku tamu jadi nabi, mu jadi rasul, cuba mu ni belah bulan tengok. Kalau mung tu belah bulan, aku percayalah kata mung tu nabi dan mung tu rasul. Muhammad kata mu nak sungguh ke? Fak Quraisy dan pula Abu Jahal dan pula Abu Lahab. Fak Quraisy nak lagu ni. Nak tengok kata aku belah bulan. Tapi masalah belah bulan dan belah bulan ni bukan daripada kerja aku boleh buat. Tapi itu kerana ke Allah dan pula kerja Allah. Apabila Fak Quraisy saat itu duduk Nabi lagu tu, Nabi pun naik duduk atas bukit. Ada atas bukit tu, Nabi panggilkan bulan. Hei bulan. Bulan duduk atas langit tu. Kalau kita tengok dalam kitab Buriyatul Tulab, bulan duduk pada langit yang ketiga. Ataupun langit yang kedua. Nabi panggilkan bulan. Bulan, turun mari. Ni nak kata mukjizat. Manusia kebiasaan ini tak boleh buat. Hak dia katanya insyaqal qamar tu kan? Dah. Ayat daripada insyiqaqul qamar tu Nabi pun panggil ya bulan ya qamar. Nah, ta'al ilayya. Hei bulan turun mari. Inzili turun mari kepada aku ni. Bulan pun turun. Turun mari duduk depan Nabi. Pak Quraisy duk tengok lakon mata yak corong, tapi duk tahan Nabi. Muhammad munduk ngaku mu nabi mu rasul. Cuba panggil bulan turun. Kalau mu boleh panggil bulan turun, lepas tu membelah dua. Nasihat kami ngaku anta nabiyullah wa anta rasulullah. Nabi pun panggil bulan. Ni mukjizat yang Allah Ta'ala wi pada Nabi. Di mana? Di atas bukit Jabal Gubais. Nabi belah bulan ingat molek. Mana tepat? Berlakunya di atas bukit Jabal Gubais. Nabi panggil bulan. Bulan pun turun. Apabila bulan turun saat ni tu dah. Dalam sami-sami bulan tu turun. Nabi pun ambil tangan dia. Perah belah bulan. Maka perah belah bulan ni. Bulan tu jadi belah dua. Lek ni sebelah. Lek ni sebelah. Maka masuk lek tangan kanan Nabi sebelah. Masuk lek tangan kiri Nabi sebelah. Oh, fok Abu Jahal dan fok Quraisy tak Muhammad bahang dah sihir dah Muhammad ni. Apabila Nabi buat sungguh dia kata sihirlah innaka sihrun ataupun innaka sahirun mubin. Engkau ni tokek sihir yang nyata-nyata ya Muhammad. Ada berlaku berbelah bulan insyiqaqul qamar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bertutur kayu, yakni bertutur kayu, yakni seperti pokok kamar bertutur dengan Nabi. Seperti mari salam, assalamualaikum ya Rasulullah wa assalamualaikum ya Habiballah. Dan batu baginya, yakni bertutur batu baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan kata dan batu atas pada kata bertutur kayu dan bertutur batu baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terpacar apa terpacar yakni terkeluar air tu mana pacar air jadi cu di tangan jari Nabi dia tu mana terpacar dan terkeluarkan air mana air ni antara segala anak jarinya anak jari bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu baik ni Nabi ketika perang Khandaq ni cerita ni masa tak silap ingat perang Khandaq. Kerana sahabat lapar air, dah go air panas sebab dah sana dah kalau kita pergi sana selak pun ni kalau tak ada air. Kalau tak ada air selak, lelah ni panas. Panas tu 50 ongsa golek, 55 50 ni kalau kita tu buat luar tu wak. Dah. Lepas tu sahabat duk galikan parit nak perang Khandaq, perang Ahzab tu Allahu Akbar. Panas sangat-sangat. Makan ni tak ada. Nabi kata fak melapar air ke? Air pun payah, sana air payah. Mekah air payah tak ada air weh. Tak ada sungguh. Tak supaya mau kita ni lebih air. Mau kita ni pak kaya air. Negeri Arab dapat tak ada sungguh. Siapa nak minum, nak basuh kecing pun tak ada weh.
Kita tak khoyal lah ni. Kita mau kita orang pangkaya air lebih air. Tenagi demo tu tak ada air. Nah, lepas tu lapar air. Apabila lapar air, Nabi kata memik ais bati mai pada aku. Nabi kata, "Pahmu tak usah kata apa?" Nabi kata, "Aku nak celup jari." Nabi pun celup jari. Celup jari air macam tu baik jari ni, jari ni, jari ni, jari ni. Tiap-tiap jari Nabi tu baikkan gapo terpancarkan daripada air-air yang keluar. Lepas tu sahabat minum. Berapa puluh orang? 450 orang, kata setengah 30 orang minum setengah krek dawa. Ha Allah demo nu pula. Krek dawa. Tak habis ais bati. Kalau kita kira makul ke tak? Kalau kita kira dengan otak kepala kita makul tak? Gamuk ke tak? Masuk akal logik akal tak? Ais bati. Mang minum 2-3 orang pun habis dah. Ni 30 orang. Ha ni nak kata mukjizat. Ha mukjizat Nabi nah. Dan wajib i'tikad pula apa pula yakni seperti wajib i'tikad akan mukjizat dari apa ni. Dan wajib i'tikad pula seperti i'tikad. Dah apa? Seperti wajib i'tikad mukjizat bagi segala anbiya dan pula segala rasul ni. Akan sabit karamah bagi aulia pada ketika hidup dan mati. Ha tengok. Gapo dia nya tengok mukjizat. Nah tengok. Duk cara wajib i'tikad ni. Dah. Wajib i'tikad. Tengok. Dia panggil gapo ni? Nah tengok. Dia panggil nah. Gapo dia perkara yang wajib i'tikad nah. Al-umur dan segala perkara al-wajibatu yang wajib. Gapo dia? Al-i'tiqadu. Wajib kita i'tikad akan dia. Tengok molek. Nah, setengah daripadanya perkara-perkara yang wajib i'tikad nah. Gapo dia? Setengah daripadanya satu. Setengah daripadanya daripada perkara wajib i'tikad nah. Bahasa nubuwah. Nubuwah iaitu nah jadi nabi. Jadi nabi. Itu nah satu perkara yang dipilih. Pilih oleh Allah. Nah. Bukan daripada perkara yang boleh kanak. Boleh kanak dah. Walaupun seorang itu banyak pada kebajikan dan ibadat dan taat-taatnya sekalipun tiada jadi nabi. Bersalahan nah. Apa dia? Waliullah. Waliullah. Min auliya illa. Ini dah. Ini satu perkara boleh usaha. Usaha dan pisah. Dah dengan ibadat-ibadatnya dan membanyakkan sajalah tu dah. Kebajikan.
membanyak taat dan kebajikan. Nah, maka harus seorang itu naik martabah waliullah. Waliullah dikatakan setengah dikatakan boleh. Boleh usaha daripada martabah wali. Usaha martabah wali boleh weh. Yang kedua daripada perkara yang wajib kita i'tikad, yakni apa dia? Wajib i'tikad apa dia? Tu dia. Setengah daripadanya pada perkara yang wajib kita i'tikad. Tengah daripadanya wajib i'tikad oleh mukallaf. Bahasa Allah memperkuatkan segala nabi tulis molek dan rasul. Rasul itu dengan beberapa mukjizat. Mukjizat. Dengan beberapa mukjizat. Yang dizahirkan. Dan dilahirkan. Lagi pula yang nyata. Yang nyata dan terang. Dan keluar daripada diri nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan tak keluar. Tak keluar mukjizat ini daripada orang bukan nabi dan rasul-rasul. Karena mukjizat ini Tuhan beri khas kepada nabi-nabi jua. Seperti berlaku berbelah bulan. Bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tulis dah. Pada Jabal Gubais. Pada Jabal Gubais. Gubais baca gitu tu. Gubais. Jabal Gubais. Di tepi Masjid Haram. Di tepi Masjidul Haram. Tu dia. Dan setengah daripada lagi mukjizat tu apa itu rasa lagi mukjizat. Asalnya mukjizat daripada dan mukjizat asalnya daripada lafaz fi'ilnya tulis molek ajaza ya'juzu ajzan fahuwa mu'jizatun. Sifat ini mukjizat. Apa mukjizat? Iaitu tanda molek, iaitu satu perkara yang memperlemah dan memati kukuk akan seterunya dan gulawannya. Bagi Nabi
nabi-nabi dan rasul. Nah, seperti Allah Taala, seperti Allah nak mengkuat nabi kita. Nah, dengan kata nabi, Nabiullah dan Rasulullah, maka Tuhan menzuhir dan melahirkan mukjizat pada Nabi. Seperti apa? Seperti kita tak bertutur pokok kayu. Pokok kayu daripada pokok tamar. Pokok tamar berjalan mari menghadapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tanda mulai ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah. Ini setengah daripada perkara yang wajib kita beriman, perkara yang wajib kita kena i'tiqad padanya tu loh, banyak dah. Perhatian ni. Dah ni daripada perkara-perkara mukjizat, daripada perkara-perkara yang mukjizat. Tengok molek. Tak kalah apa pati sini. Gapo mukjizat witi so. Gapo mukjizat, gapo karamah, gapo irhasun, gapo sihrun. Ni orang panggil perkara yang manusia biasa nak buat talih. Mana? 7 perkara benda orang panggil benda manusia biasa nak buat talih mana? Mukjizatun, manusia biasa nak buat talih. Ubik air kot jari, lagi perang kayu mari saleh. Mari bulan ni tu Nabi belah kata air jadi 12 jalan. Ni manusia biasa tak boleh nak buat. Dan setengah daripada perkara mencari adat ialah daripada karamatun. Karamah yang timbul di orang-orang wali. Setengah daripadanya irhas yang berlaku pada orang-orang yang bukan agama Islam. Daripada kita kata daripadanya tok teh gapo itu ni boleh jalan atas air ni orang panggil gapo ni perkara yang mencari kandak orang panggil gapo dia? Beratu-beratu yang ada pada orang agama asing. Dan sihrun. Sihrun ni pun manusia biasa tak buat tak boleh juga. Sihir-sihir ni benda manusia biasa nak buat tak boleh. Orang kena menutup suku. Dia nak ambilkan rambut rening, dia mari sipu. Dia buatkan patung. Dia buat patung kayu ke, lepas tu dia ambil rambut ke seorang, dia mari putar. Dia putar, dia bismillah, dia baca lah. Dia baca dia. Kalau fok sia, dia baca cara sia, baca cara pasal Bali dia. Kalau fok kita ke, orang panggil hidup sobat dengan jin tanah. Jin gapo? Hatu tanah. Hatu gapo lagi? Kita tak hatu air ataupun dengan hatu gapo? Dengan hatu raya, tak hatu raya dah. Dia bersobat. Aku minta padamu, aku bersobat denganmu, aku berjanji denganmu. Mintalah mu saat ni tu, wi sakit di tekak dia, wi sakit di perut dia, tapi aku janji nak wi makan telur padamu tu setiap hari lagi pula aku nak wi bertih padamu. Dia berjanji. Kamu ada hatu tu kekeh ni sihir orang biasa pun nak buat tak boleh. Supaya mukjizat. Tengok. Al-bahsu ialah bahasa al-umuru al-wajibatu al-i'tiqad. Segala perkara-perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Ni setengah daripada al-iman. Setengah daripada kepercayaan kita dengan Allah. Apa? Setengah daripadanya daripada al-umuri al-wajibati al-i'tiqad. Setengah pada perkara-perkara urusan dan kerjaan wajib kita kena pegailah hati iman kita. Mana dia? Bahawasa nubuwah, yakni jadi nabi itu satu perkara yang dipilih oleh Allah. Nabi ni tak usah usaha tara mana. Dia tu tak kandak tak jadi. Walau yang ibadat tak tidur 3 hari 3 malam, tak boleh jadi Nabi. Tengok bersisa 3 hari 3 malam. Bersisa 270 tahun duk ibadat pada Allah tak tidur malam. Ngajar anak murid 12,000. Tah langit sana ngajar 2, 3, 4,000. Bersisa buat amal Allah 270 tahun. Tak nak tangan Nabi. Sekadar waliullah. 270 tahun anak murid belah-belah ribu, hak ngaji bombing 7-8 ribu, nak ngaji duk nyatak atas udara tak ada jatuh supaya burung duk terbang, maka ngajar di atas udara ni fak pala telaah. Fak sama ada ngaji bawah. Pala telaah nak ngaji atas udara tu. Pasal terbang, duk sila ngaji atas udara. Kamu dia duk buat amal ibadat Tuhan 270 tahun tak tidur malam tapi tak naik martabat Nabi. Sebab Nabi perkara dipilihkan oleh Allah, bukan daripada perkara yang boleh kanak.
Kanak kita nak jadi Nabi, tak boleh. Kanak 1 kali, kanak 1000 kali kanak. Tapi itu tak boleh. Walaupun seorang banyak pada kebajikan dan ibadat dan taat tak sekalipun, yakni tiada boleh jadi Nabi. Bersalahan waliullah min awliya. Ini satu perkara boleh usaha dan pisah dengan ibadat-ibadat dan membanyakkan taat dan kebajikan. Maka harus seorang naik martabat wali. Dia nak jadi wali, boleh. Buat amal ibadat kuat, tidur kurang, makan kurang, lepas tu buat amal ibadat kuat. Lepas tu jalan atas dunia, jangan bengok naik mata. Jalan kaki ayah, jalan tu, dah orang panggil tengok ke bumi semua. Dalam jaka tu Allah. Jaka Allah. Lepas tu orang panggil fa awliya illa arifun billah. Lagi pula salikun fi tariqillah. Ya lagu nak jalan. Cara jalan ya tu, cara gerak dia. Jalan sejakah Allah. 2 jakah pun Allah. Tengok makhluk-makhluk yang lalu di bumi, jangan duduk jinyak. Ini cara patai lari bagi min awliya illah. Siapa dia nak naik pada martabat wali, maka bolehlah. Tapi kena usaha di dalam ibadat, tidur kurang, makan kurang, ibadat banyak, jalan atas bumi, kena jagakan makhluk-makhluk yang ada di bawah. Boleh pisah. Dan setengah daripada perkara kita wajib kena pegang. Ni imam lah kan ni. Wajib i'tikad oleh mukallaf. Bahasa memperkuatkan segala nabi-nabi dan rasul dengan beberapa mukjizat yang dizahirkan dia dan dilahirkan dia, yang nyata dan terang dan keluar daripada diri-diri nabi. Benda mukjizat ni hak Tuhan kata. Ada pula nabi kata, hak ni orang panggil mukjizat. Gambar dia benda hak mukjizat bagi Nabi tengok. Terang dan keluar daripada diri-diri Nabi dan Rasul. Dan tak keluar mukjizat ini daripada orang bukan Nabi dan Rasul. Kalau dia kata ni mukjizat tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, maka perkara yang pelik timbul mencari adat, itu tak panggil mukjizatun. Bahkan mukjizatun ni khasatun lin Nabi wa khasatun lir Rasul. Hak ni khususnya bagi Nabi dan Rasul. Apabila keluar daripada tangan Nabi, seperti kata Allah oleh Nabi Musa, seperti Nabi Isa mai sapu dengan tangan dia, ya hayyu ya Qayyu ya Wahidu ya Fardu ya Samadu. Dia mau tanya masalah kita tahrif atau buta. Nabi Isa macam mana? Ya Hayyu ya Qayyu ya Daimu ya Wahidu ya Fardu ya Samadu. Doa ya. Maka dia sapu di muka, mata hak tak nampak tu jadi telak. Ni mukjizat bagi Nabi Isa AS ya Allah Taala dia. Orang muka bala putih, misalnya kita kata ni muka hitam ni putih. Dah mukjizat dia tak berlaku pada orang lain, dia berlaku pada Nabi. Nabi Isa atau buta, dia sapu telak-telak. Orang tak boleh kecek, orang keluar, orang bisu. Maka dia sapu mulut, dia tekek-tekek, maka orang ni boleh bercakap. Ini mukjizat yang Allah Taala wi pada Nabi Isa. Dia tak timbul pada orang lain, dia timbul pada Nabi dan khas bagi Nabi dan khas bagi Rasul juga. Seperti berlaku berbelah bulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Jabal Gubay. Kita panggil bukit Jabal Gubay. Bukit lagi, Jabal lagi hak tulah dah tu. Hai, mu nak bukit Jabal Gubay. Bukit Jabal Gubay. Bukit tu kena jawab. Dia nak nyata, nak takkik. Bukit bahasa Melayu, Jabal tu bahasa Arab. Bukit Jabal Gubay. Nah, maka Nabi kita berlaku insyiqaqul qamar ialah di atas bukit Jabal Gubay di tepi Masjidul Haram. Dah, maka lagu ni orang panggil berlaku pada Nabi kita. Dah, demo biasa tak boleh buat nak panggil bulan. Bulan tu mari bulan. Bulan pun turun mari beradak di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun panggil bulan, Nabi belah ngak tu, Abu Jahal duk tengok, Fok Quraisy duk tengok dah. Maka Nabi pun bulan masuk lek tangan kanan Nabi sebelah, lek kiri Nabi sebelah. Oh, Fok ni kata innaka sahirun mubin sihir Muhammad. Innaka sahirun mubin. Engkau ni tokai sihir yang amat besar, yang amat nyata Muhammad. Oh, tak ada gamuk belah bulan masuk lek tangan kanan tanya. Pas tu dulu suruh belah. Apabila Nabi belah, dia tak saya turut kerah degil dengan inat, istihza, nak berolok-olok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benda ni tak berlaku juga pada manusia biasa. Dan mukjizat asalnya daripada lafaz fi'ilnya ajaza ya'juzu ajzan, makna lemah. Lemah sebab ajaza lemah ia seorang, ya'juzu lagi lemah ia, sebagai lemah ia fahuwa mu'jizan, maka mari tamar buta mu'jizatun. Deh. Maka mukjizat ni iaitu satu perkara yang memperlemah dan memati kukuh akan seteru dan gulawainya gulawai bagi nabi-nabi semua. Nabi kita ada orang panggil mati kukuh dengan mukjizat yang Allah Taala bagi Nabi. Nabi Musa ada perkara mukjizat yang mati kukuh ialah Fir'aun. Mukjizat hak kata dalam mata jahratan wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahil mu'jizul bashar. Mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratun, banyak ia dan pula tercalik dan terputih di kuda utah. Nah, di muka utah nampak putih tu. Orang panggil mukjizat Nabi tu banyak. Belah bulan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lagi pula kita tahu nah pertama cabut akal wisalah kepada Nabi. Maka satu ekor kejel giroyak Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mau igat anak ambo ni mau dok pek, dia mau igat anak ambo siye ke anak ambo. Kejel main kecek dengan Nabi weh. Indah tak? Mu'jizatuhu kasiratun gurak. Tapi minha setengah daripada mukjizat lah. Apa dia? Minha kalamullahil mu'jizul bashar. Kalamullah Al-Quran ni satu mukjizat yang paling besar bagi Nabi. Dah. Mana seperti nak memperkuat Nabi kita dengan kata Nabi Muhammad, Nabiullah dan Rasulullah. Maka Tuhan menzahirkan Nabi dan melahirkan mukjizat pada Nabi seperti bertutur pokok. Nah, pokok daripada pokok taman berjalan mari berhadap pada Nabi. Maka dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib. Sahabat pening. Piau weh. Kena pang kayu, pang tamar, mari salat ke Nabi. Ni orang panggil mukjizat, perkara yang mencarikan ada. Kau datur dulu, nah bakal ni sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Alhamdulillah. Banyak dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib kita i'tiqad siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni mana jabatan. Bukan siratal mustaqim jalan yang betul dak ni. Tu lain-lain tu. Hak kita duk semaya ihdinas siratal mustaqim, murak situ minta Tuhan tunjuk jalan yang betul, jalan yang gapo yang juru, gapo jalan yang gapo yang betul, jalan yang benar, agama yang benar. Hak kita tak ihdinas siratal mustaqim, hak tu minta Tuhan hidayah dan tunjuk kita pada jalan yang betul. Tapi murak siratal mustaqim kita ni bukan jalan betul dah. Yakni jabatan dan titi sirat yang lakah di atas mulut bagi ngaku jahannam. Wa itu. Tu. Dan setengah daripada perkara wajib kita i'tikad apa? I'tikadkan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim tulis dalam bahasa Jawi? Yakni jabatan dan retak yang dibetangkan di atas mulut neraka jahanam selepas daripada manusia, lepas daripada hisab daripada mahsyar, maka nak menuju kepada syurga, maka ada satu retak. Bahasa Arab panggil jisrun. Kalau kita pergi negeri Arab itu JC ke apa kalau kita duduk Suria? JC Suhamidi. Ni JC apa ni? JC ke apa? JC Ruknuddin. Pas lepas tanya, "Aina tanzil ya akhi? Aina tanzil?" Di mana nak turun? Ana anzil fi tahta JC Ruknuddin. Dia tanya nak turun retak turun mana? Ana anzil tahta JC Ruknuddin. Kalau kita duduk Suria ada JC Ruknuddin, ada JC-nya orang panggil gapo? Gapo tak ingat dah weh. Hasuk harami, jual bagai-bagai cuba, bagai buruk-buruk, bagai curi pun jual situ belaka. Aina tanzil ya akhi? Aina tanzil ya akhuya? Mu nak turun mana? Ana anzil tahta jisin Ruknuddin. Misalnya, di bawah getak. Atau nak getak bahasa Arab panggil jisrun. Di dalam Quran ni kata hak lakah di atas mulut titi sirat, lakah di atas mulut dengan kejahanan nama siratal mustaqim, yakni jabatan dan getak lakah di atas mulut dengan kejahanan. Yang terpasang pada hari itu, yang terpasang. Duk pasal betul. Nah, mula-mula dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik pula. Dari mula-mula tu dia naik. 500 tahun tu. Jalan kaki. Kalau jalan kaki deh. Jalan kaki hari ke hari. Nak boleh selepas satu cekok dan ke jahannam tu. Nak boleh lakahkan titi sirat kena pakai masa 500 tahun. Turun pula. Jalan. Pagi sampai gelap. 500 tahun. Baru lepas cekok yang kedua. Jalan pula 500 tahun nak pergi masuk syurga. 500 tahun. 1500 tahun kalau kira perjalanan kaki air. Tapi bagi seorang yang semaya, maka Tuhan dia terbang, dia derah seperti kilat menyamar. Duk dek ninglah. Duk dek pada masyar masuk itu di titik sirat, maka nak lakah titik sirat dia duduk situ. Cuf. Supaya gelap macam kilat ke? Kilat bernyamar. Cuf. Duduk lek syurga lah. Tu hak tu perlu pada amalan tu. Lepas tu kalau bagi mereka amalan tak ada dah. Titi sirat sangat halus. Lebih daripada rambut belah 7 lagi. Kata setengah lebih tajam daripada pucung pedai lagi. Tajam tak? Tah kita tengok bisa nyukur cak bulu air tu. Tengok sini darah dah. Kalau kena bulu kita cabut dah. Tapi hak ni lajal lebih pada bisa nyukur tu lagi. Lepas tu kalau kita tak ada amalan, jalan atas tu sangat-sangat halus. Fak tak ada amalan sangat halus. Kamar dia kata dalam hadis, titi sirat besar ya halus mengikut amalan bagi seorang. Kalau orang ni amalan banyak, titi sirat jadi besar bagi dia. Kalau yang amalan tak ada halus bagi dia.
Terbuka kata itu mengikut amalan bagi seorang di atas muka bumi ni. Titi sirat tu wajib kita kena beriman lah. Yang terpasang yang diguna pada hari itu hari kiamat, dan iaitu titian yang dipasang jadi guna di atas neraka. Neraka yakni neraka Jahannam. Buat itu. Neraka mana? Yakni mulut neraka Jahannam deh. Deh. Dibetangkan dia, dipasang diguna oleh para malaikat wak getok di atas titi sirat, tapi halus weh. Allah nak jalanlah mana? Kita kata kayu dua putung nak lakau cara. Pasal naling ni. Sungai air ku wak bawah air cegap ya boh. Patut duk kocok belah-belah pak kita pergi tu. Patut cici dah dua putung. Lek apa nu ada kata cabuk katik tengah nama. Nak lepas ke tak lepas nak lakoh lek sana nu. Pa misalnya kita bobo nak lepas, orang lek belakang tak ada lepas, jatuh dalam air. Nak kata kan oi. Apa kita? Dah jatuh tak titik sarak kena tengah tu, saya enggak dah heret punggung. Tengah belah perut. Cah. Jadi klik mula, kesok tadi serak, belah punggung, pecah kepala. Jadi klik semula. Tengah-tengah tu, ngerak, ngesau. Tak titik serak, makan dada terbelah. Jadi klik semula. Ni bagi mereka malas semaya duk atas muka bumi. Tak semaya, tak puasa, tak ada belaka. Zakat pun tak keluar, sedekah pun tak ada. Yang ni nerak, ngesau. Kadang-kadang jalan tu dah. Bawa duk jatuh sakut dengan menyakut di titik serak. Tak jatuh lah dengan kau. Klik jadi mula pula. Ni bu, ni kita kena tahu. Amalan gapo kita nak cedek lakau sini weh. Amalan gapo. Ni benar sungguh ni wajib kita kena beriman. Benar ni kita kena tepuh nak orang dalami weh. Supaya lalu di atasnya, di atas jabatan dan titian sirat ni segala manusia kepada syurga. Nak lalu ke syurga, ada dang suktai. Dan kita terlemak atas dunia tu teruk cakap dah. Kadang orang ni tak ada duit nak makan rumah pun tak ada. Duk bawah getak-getak teruk dah ujian dunia. Kada sakit, kita sakit, bini sakit, duit nak beli ubat pun tak ada. Teruk dah ujian. Bawa mati lah kubur, ujian pula lah kubur. Teruk pada situ. Dalam kubur tu, teruk budak nak lepas budak daripada soal muka nakik. Nak lepas ke dak, ulah, pasal panjang sebulan berjalan ni. Ketik sekali, pom. Sakit beratus tahun-tahun. Sakit berpuluh-puluh hari. Sakit bertahun-tahun. Nak lepas dak situ. Lepas situ, mari duduk pada masyarakat tu pula. Beribu-ribu tahun pula. Nak lepas situ teruk pada. Beribu tahun pula tu cari tertengan lepas daripada kata kita ni putus san mahkamah Allah Taala daripada masyarakat menuju pada syurga neraka. Nak lepas pada mahkamah Allah Taala. Bukan ya sini. Mun nak cedek apa? Ni fikir masing-masing. Nak fikir masing-masing weh. Bagi diri nak menuju syurga. Maka jika ada seorang itu mukmin, orang seorang itu mukmin. Mukmin mana yang taat ia orang mukmin kepada Allah, ya patuh dengan apa Allah Taala suruh. Tuhan suruh semaya, ya semaya, ya tak galeh suruh Allah Taala. Tengok orang mukmin nabi-nabi galeh tak? Tak galeh. Sebab tu Nabi sakit kepala ayat tu kata surah Hud tu fasda bima tu'mar, maka membuatlah Muhammad dengan apa yang dititah. Tuhan tu ayat tu. Ayat surah Hud, Tuhan kata fasda bima tu'mar, maka engkau perbuat Muhammad dengan apa yang dititah. Nabi duk mikir nak buat lagu mana weh. Titah Allah Taala suruh dia. Tara Nabi maksum, orang jaga amalan penuh-penuh tak ada berdosa dengan Allah. Serabut siapa berubah rambut-rambut weh. Pas kita tak ada maksum dosa hari-hari ni, tak ada nak bertaubat, tak ada nak minta ampun teruk. Dah. Tengok tu, orang taat, orang patuh tertengok hukum itu Lagi pula tetaplah kakinya di atas titian sirat. Kalau orang tu taat tu maka dia duduk di atas titian sirat, maka kaki tetap. Kaki tak gonye, kaki tak gelombang, tak gelecah. Tapi bagi orang tak ada mukmin, ya mukmin tapi tak taat Tuhan. Tak patuh Tuhan suruh semaya, ya tak semaya. Tuhan suruh dia puasa, ya tak apa. Bawa dia lagi jahat di atas titian sirat, gedung kalau dah. Kaki dia tak tetap. Ingat tu. Orang tak buat amal tu. Dan lalu setengahnya di atasnya seperti kilat pada tu. Dekat mereka kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Ni seminit dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Sikit ya. Alhamdulillah. Wal ahadithu wal asaru fi hadha kasiratun masyhuratun. Dan bermula segala hadis-hadis. Cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal atharu, dan segala perkataan sahabat. Waktu itu asar ini murad dengan perkataan sahabat.
Deh. Fi haza pada ining ni. Ining apa tulis? Ai ma zukit min ziyaratis salihin wal ikhwan. Tak situ ramai. Dan bermula segala perkataan ceritaan daripada Nabi dan daripada orang-orang gapa, daripada perkataan sahabat. Cerita daripada Nabi dan perkataan sahabat fi haza pada ini ai ma zukit min ziyaratis salihin wal ikhwan. Ni. Kathiratun, banyaknya hadis-hadis, banyaknya cerita-cerita sahabat. Duk cerita tentang kita ziarah orang soleh, nak ambil tafaul, ambil kebaikan, nak ambilkan kebaikan daripada orang soleh, daripada ulama masalah. Dah masyhuratun, dimasyhurkan akan dia. Sebab tu ketika kita muda kita cari tok guru banyak, cari tok guru banyak, cari orang soleh banyak, ambil tafaul, khabar saleh. Ya ada tu berkat mana sah tu. Kita mau sepatah ya tok guru, ya syekh amo nak minta sah nak boleh kedak minta tu hajar pada amo amal sah ataupun doa sah sepatas lidah tak apa dah untuk amo nak buat amal ketika tua sikit lagi. Patut guru mu ambil doa ni lah sepatut tu dia tengok tak mu sepatut doa ni mu ambil doa ni. Deh. Lepas tu dia jadi berkat sikit lagi, dia jadi berkat sendiri. Sebab tu kita kena ziarah orang alim, ziarah orang soleh lebih banyak. Lepas tu minta sepatas lidah dia. Orang tua ni ada cerak. Tok guru tua-tua, dia ada cerak amal khas dia. Jangan kita rugi jangan kita rugi. Sebab tu ketika nak pergi Suria dulu, ingat, masa nak pergi Suria mula-mula dulu, dia jumpa dengan bobo, dia ikat mata, dia buat kalau hafiz di padai. Koyak boh. Boh nak pergi luar negeri ni, payah tahu dah. Tak goyak dia atau boh. Minta amal sah boh. Amal nak buat amal dunia akhirat. Kita minta amal ke boh. Boh temu tulis. Ya kita tulis. Ingat lagi. Nak pergi luar negeri. Sebab tu kena pergi cari tok guru kita. Tok guru kita tu cerak tu lain tu. Tak apalah kita nak cari pun. Ya temu tulis doa ni. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fikri, ku doa ni kepadamu supaya mu tu dapat pakai dunia akhirat dan jaya dunia. Ilmu ni dan doa ni untuk dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman naf'ah. Ya Allah, minta memberilah akan daku, rezekikan daku ni ulum yang naf'ah. Ilmu yang berguna. Kalau ada sikit pun boleh ngajar orang. Lagi pula wa arzaqan wasi'ah, dan rezeki yang banyak. Minta merezeki yang banyak, yang luas. Wa a'malan salihatan maqbulah, dan segala amalan-amalan yang diterima, lagi pula amalan yang baik-baik. Lagi pula wa sa'adatad daraini husnal khatimah, dan minta ya Allah beruntung dunia ni dan akhirat. Wa husnal khatimah, dan minta rezeki juga akhir kesudahan ni mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta khairur razikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni doa Allah bagi kita bui. Dah. Mula bodala kita nak pergi luar lagi bawa minta doa apa? Baju suruh kita tulis. Melamak mu tulis, ku tulis diri lah. Tu je tulis. Bui surat mung pergi apa? Dah. Sebab tu kita kena pergi ziarah orang alim, ziarah tu kita lebih kali. Lepas tu orang-orang soleh dia ambilkan satu patas lidah. Lepas tu kita bakar. Dan kita masa tua kita nak bakar, mana bakar? Tapi kena ada tempat marajin, ada tempat yang kita ambil. Jangan buat amal ikut dia, ikut buat ambil surat jatuh tu ni. Kabar-kabar tu nak duduk tak boleh panas tu jumlah sungai. Waktu tak adik nak ambil jadi molek, ijazah molek, musafahah molek. Ngantuk guru baru jadi berkat buat ni. Tu. Wa min ahsaniha, dan setengah daripada seelok-elok al-ahadis ma rawaina bagi meroyak oleh kami akan dikambarai fi sahih Muslim daripada pada hadis sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat dulu kami kata wallahu a'lam panjang. Mula-mula. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulis dah isak tanah kagak pula tengah je dah.